Jika Anda pikir usaha menyelamatkan nyawa bermula di hospital, Anda silap besar. Nama saya Heis Muller, seorang profesor perubatan kecemasan dari Charité, Berlin. Selama 30 tahun, saya hidup dengan kepercayaan teguh pada peraturan dan arahan dari atas, sehinggalah suatu petang di Lebuh Raya Plus dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. Semua kendaraan terhenti, seolah-olah dunia berhenti berputar. Jam di pergelangan tangan saya menunjukkan pukul 17.10 dan jarumnya terasa setajam pisau kerana masa emas seseorang sedang mengalir pergi setiap saat. Saya hampir melepaskan keluhan seperti yang biasa saya lakukan di Eropa, tetapi kemudian ratusan kereta mula bergerak serentak dalam senyap. Mereka beralih ke kiri dan ke kanan, membuka satu laluan lurus di tengah, seumpama lautan yang terbelah. Sebelum sempat saya mendengar bunyi siren, lorong kehidupan telah pun tercipta. Pada saat itu, saya serta-merta faham. Keajaiban itu bukan helikopter, bukan teknologi canggih. Ia adalah hati manusia biasa yang memilih untuk memperlahankan perjalanan mereka demi memberi hari esok kepada orang yang tidak dikenali. Dan apabila saya katakan hati manusia biasa, saya tidak bermaksud untuk menjadikannya kedengaran romantis. Saya adalah jenis orang yang lebih percaya pada angka berbanding kata-kata semangat, lebih percaya pada graf berbanding air mata, dan percaya bahwa niat baik tanpa sistem sokongan yang mantap tidak akan dapat menyelamatkan sesiapa. Inilah cara pemikiran yang saya amalkan sepanjang hidup saya. Saya membesar dalam bilik-bilik mesyuarat kelabu, berbau kertas dokumen, dan diiringi bunyi jam yang berdetik tanpa belas kasihan. Saya telah mengajar perubatan kecemasan di Berlin cukup lama untuk melihat generasi pelajar menjadi doktor yang cekal, dan ada juga yang hancur kerana dunia sebenar tidak mengikut buku teks. Walaupun begitu, saya tetap bertegas bahwa kita mesti menjadikan dunia sebenar sehampir mungkin dengan buku teks. Saya mengumpul manual prosedur dari pelbagai negara di rak saya. Prancis, England, Switzerland, Austria. Setiap satu mempunyai bahasa rasmi yang sama. Langkah-langkah penyelarasan, masa, dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas dari atas. Saya pernah sangat berbangga dengan semua itu. Bangga sehingga kadang-kadang menjadi sombong tanpa sadar. Apabila rakan sekerja mengajak berbincang tentang sistem di Asia, saya sering tersenyum sinis dan menjawab secara akademik, mungkin pantas. Tetapi ketepatan terpaksa dikorbankan. Kerana dalam pengalaman saya, kepantasan tanpa disiplin selalunya membawa kepada kesilapan. Dan dalam perubatan kecemasan, harga sebuah kesilapan bukanlah wang, tetapi nyawa. Perkara yang paling saya tak subi ialah istilah masa emas, atau golden hour, 1 jam yang membezakan antara hidup dan mati. Saya sering memberitahu pelajar saya setiap tahun, masa adalah darah yang mengalir keluar dari badan secara senyap. Walau betapa hebat pun kamu berkomunikasi, walau betapa mahal pun peralatan kamu, jika kamu tiba lewat, kamu sudah kalah sebelum pertarungan bermula. Saya melatih mereka untuk berfikir dalam pecahan saat, mengajar mereka merancang dalam kiraan minit, dan menghormati realiti kejam di lapangan kecemasan. Kelewatan adalah musuh yang paling sopan, kerana ia tidak menjerit, tetapi ia membunuh. Kerana itulah saya sentiasa percaya pada sistem atas ke bawah, top down. Mesti ada pusat arahan, polis mengawal kawasan, pengumuman, papan tanda elektronik, dan orang yang memberi arahan. Saya tidak percaya kerana saya suka kuasa, tetapi kerana saya sudah terlalu banyak melihat huru-hara manusia. Apabila manusia takut, mereka akan fikirkan diri sendiri dahulu. Itu bukan kejahatan, itu naluri. Dan tugas sistem adalah untuk menyusun naluri itu menjadi satu tindakan menyelamatkan nyawa. Saya datang ke Malaysia dengan rancangan yang sangat ringkas. Naik ke pentas, bercakap tentang pengurusan masa untuk pesakit trauma teruk, bertukar beberapa kad perniagaan, melawat hospital, dan jika ada masa, bersiar-siar sebentar di Kuala Lumpur. Saya pernah mendengar nama bandar ini daripada berita tentang kesesakan lalu lintas dan cuaca panas lembab yang membuatkan orang Eropah sukar bernafas. Tetapi saya akui, saya suka senyuman orang Malaysia sejak langkah pertama saya di KLIA. Ia bukan senyuman sopan yang dipaksa, tetapi senyuman yang seolah-olah berkata, tidak apa-apa, nanti kami bantu. Ungkapan tidak apa-apa. Di Malaysia kedengaran ringan, tetapi anehnya ia memberi kesan yang mendalam. Hari pertama persidangan berjalan lebih teratur daripada yang saya jangkakan. Pasukan petugas menepati masa, dewan persidangan mempunyai pencahayaan yang baik, dan penterjemahan bahasa lancar.
Beberapa pensyarah Malaysia bertutur dalam bahasa Inggris dengan begitu jelas dan teliti sehingga saya terfikir, adakah mereka menyusun kata-kata mereka agar pendengar berasa selesa? Saya mula merasakan bahwa pandangan lama saya mungkin terlalu cetek. Tetapi saya masih menyimpannya kemas di dalam poket kot saya, seperti orang yang tidak mahu mengakui bahwa dunia di luar Eropah mungkin mempunyai sesuatu untuk diajarkan. Saya bukan jenis orang yang memandang rendah secara terang-terangan. Saya cuma terlalu yakin dengan apa yang telah saya bina selama 30 tahun. Saya menjalani hidup dengan menganalisis sistem, seperti seorang mekanik yang boleh mendengar bunyi enjin yang tidak normal hanya dengan menyentuhnya. Saya boleh melihat kelemahan dalam kerja berpasukan hanya daripada susunan kata-kata mereka. Saya tahu sistem mana yang nampak cantik di atas kertas, tetapi gagal di atas jalan raya, dan saya pikir saya sudah melihat semuanya. Tetapi hakikatnya, sebelum tiba di lebuh raya petang itu, saya baru sahaja selesai menyemak slide pembentangan saya. Slide yang membicarakan tentang masa yang menentukan takdir dan graf yang menunjukkan bagaimana kelewatan beberapa menit boleh mengubah peratusan peluang untuk hidup. Saya berhasrat untuk mengajar dunia bagaimana untuk menjadikan pasukan perubatan lebih pantas, ambulans lebih pantas, dan keputusan lebih pantas. Saya menyediakan keseluruhan ucapan saya dari sudut pandangan petugas penyelamat semata-mata. Saya tidak pernah sekalipun menyediakan ucapan dari sudut pandangan orang biasa di jalan raya. Dan inilah yang Malaysia akan ajarkan kepada saya. Bukan melalui syarahan, bukan melalui statistik di dalam bilik berhawa dingin, tetapi melalui satu babak senyap di atas jalan raya yang panas dan sesak. Satu babak yang memaksa saya untuk mengakui dengan kesakitan yang mendalam. Sistem yang terpantas mungkin tidak bermula dengan arahan kerajaan, tetapi mungkin bermula dari fikiran sepersekian saat seorang individu yang sanggup mengalihkan keretanya, kerana dia percaya bahwa nyawa orang yang tidak dikenali itu cukup penting untuk dia mengorbankan beberapa saat masanya. Pada waktu itu, saya masih belum tahu penjelasan penuhnya. Saya hanya tahu bahwa kepercayaan yang saya pegang erat selama ini mula retak. Dan keretakan itu tidak membuat saya lemah. Ia membuatkan saya dapat bernafas dengan lebih dalam, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa dunia ini masih mempunyai pelajaran yang belum pernah dia baca. Dan apabila pelajaran itu bermula, ia tidak akan berhenti di dalam dewan persidangan sahaja. Dan apabila saya mula menerima hakikat bahwa saya mungkin telah tersilap membaca dunia, hari berikutnya di persidangan itu datang seperti satu ujian yang telah diatur secara senyap, tanpa sesiapa pun berniat untuk mengajar saya. Hari kedua forum bermula mengikut rutin yang saya kenali. Dewan persidangan sejuk sehingga saya terpaksa menarik kot saya lebih rapat. Cahaya di atas pentas cukup terang, dan suara penterjemah mengalir lancar seperti air. Saya duduk di barisan hadapan, mencatat nota ringkas di dalam buku nota yang sama. Otak saya berfungsi seperti jadwal, topik mana yang perlu ditanya, kumpulan mana yang perlu saya dekati, rangkaian mana yang boleh memajukan penyelidikan. Semuanya terasa seperti satu misi, bukan satu perjalanan. Tetapi Malaysia mempunyai perincian-perincian kecil yang mula melembutkan misi saya sedikit demi sedikit. Apabila seseorang datang menyapa, mereka tidak menghulurkan kad perniagaan dengan tergesa-gesa, seolah-olah takut kehilangan masa. Mereka senyum dahulu, mengangguk hormat, kemudian menyebut nama mereka perlahan-lahan, seolah-olah mau saya benar-benar mengingatinya, bukan sekadar bertukar kertas. Seorang juru rawat menghulurkan sebotol air dan tuala sejuk kepada saya sambil berkata, "Cuaca panas hari ini, Profesor." Rehat sekejap. Ayat itu bukanlah perkara besar. Tetapi ia membuatkan saya rasa di sini mereka bukan sahaja menjaga kerja, mereka juga menjaga orang. Semasa rehat tengah hari, saya berpeluang berbual dengan seorang pensyarah dari Malaysia, Dr. Iskandar. Beliau fasih berbahasa Inggris, tetapi memilih kata-kata yang lembut. Beliau tidak cuba untuk menang dalam perbualan. Beliau lebih cuba untuk membuatkan saya selesa. Beliau memberitahu saya, petang nanti, saya akan bawa Profesor melawat pusat kami yang menggunakan helikopter perubatan bersama pasukan penyelamat di jalan raya. Saya mau Profesor lihat sendiri bagaimana kami menyelaras di luar hospital. Beliau berkata begitu dan menambah perlahan. Tetapi perkara yang paling penting, kadangkala bukanlah pesawat atau kereta itu sendiri. Saya tersenyum sopan, tetapi dalam hati saya fikir itu hanyalah kata-kata manis mengikut adat. Kerana dalam kepala saya, penyelarasan adalah soal teknikal, menyesuaikan titik pertemuan, memendekkan masa tindak balas, menaik taraf saluran komunikasi.
Ia adalah sesuatu yang boleh diukur, diperbaiki, dan disistemkan. Saya tidak menjangkakan lawatan itu akan memberi kesan lebih daripada itu. Sebuah van membawa kami keluar dari Kuala Lumpur pada sebelah petang. Cahaya matahari mula condong keemasan. Jalan raya yang panjang kelihatan seperti saluran darah yang membawa manusia keluar dari jantung kota. Saya duduk di tepi tingkap, memerhatikan bangunan-bangunan perlahan-lahan menjauh dan digantikan dengan kawasan yang lebih lapang. Dr. Iskandar bercerita tentang program latihan untuk pasukan penyelamat, tentang latihan bersama polis trafik Lebuh Raya, dan tentang pendidikan awam mengenai memberi laluan kepada kenderaan kecemasan. Saya mendengar dan mengangguk, tetapi dalam hati saya masih menganggap semua ini sebagai aktiviti mengikut sistem, masih dalam bahasa yang saya fahami. Sehinggalah kami tiba di pusat yang beliau maksudkan. Ia bukan tempat yang mewah seperti dalam gambar iklan, tetapi ia bersih dan teratur dengan cara yang membuat Anda tahu serta-merta bahwa orang di sini sangat menghormati masa. Petugas menyambut kami dengan sederhana, mengangguk dengan senyuman. Tidak banyak protokol, tetapi semua orang tahu tugas masing-masing dengan jelas, seperti mekanisme yang tidak perlu berbunyi bising untuk membuktikan ia berfungsi. Saya melihat kawasan penyediaan peralatan, susunan beg perubatan mengikut kategori, jadwal tugas yang lebih terperinci daripada yang saya sangka, dan satu sesi latihan ringkas. Bukan latihan untuk pertunjukan, tetapi latihan untuk mengingati apabila jantung berdebar kencang. Seorang juru rawat memberitahu saya, bila kami sampai di lokasi kejadian, kami tak mahu otak kami berfikir, kami mahu tangan kami yang ingat. Ayat itu menghentam saya lebih kuat daripada yang dia sedari, kerana ia adalah intipati apa yang saya ajar selama ini. Tetapi mendengarnya dari mulut seseorang di luar Eropah, membuatkan saya rasa seolah-olah dunia sedang memantulkan kembali diri saya. Namun, apa yang benar-benar membuat saya terdiam bukanlah peralatan, bukan helikopter, bukan bilik kawalan. Ia adalah sikap orang-orang di pusat itu. Apabila isyarat latihan berbunyi, semua orang bergerak pantas, tetapi tiada siapa yang menjerit. Tiada siapa yang menunjukkan betapa pentingnya diri mereka. Tiada siapa yang berlari melanggar satu sama lain. Setiap pergerakan seolah-olah direka untuk tidak mengganggu orang lain. Saya teringat perkataan bertimbang rasa, satu perkataan yang sering saya dengar sejak tiba di Malaysia. Ia tidak mudah diterjemahkan secara langsung, tetapi saya mula faham. Jika Anda cukup bertimbang rasa terhadap orang lain, Anda akan membuatkan sistem berjalan lancar tanpa perlu dipaksa. Menjelang pukul 4 petang, kami meninggalkan pusat itu untuk kembali ke Kuala Lumpur. Saya fikir saya sudah cukup melihat, sudah cukup mendapat data. Cukup untuk menulis laporan ringkas, menambah 2-3 baris nota, dan kembali menyediakan slide saya mengikut rancangan asal. Saya menaiki van dengan perasaan yang biasa, perasaan seorang ahli akademik yang telah mengumpul data dan akan kembali untuk membuat kesimpulan di dalam bilik yang sunyi. Pemandu van itu seorang lelaki pertengahan umur, memakai kemeja kemas. Dia menoleh, tersenyum dan berkata perlahan, "Kita balik ke KL ya, Profesor." Suaranya tenang tetapi meyakinkan, seperti seseorang yang sudah biasa membawa orang sampai ke destinasi dengan selamat. Saya mengangguk, membuka komputer riba, berniat untuk menyemak slide saya buat kali terakhir. Di luar tingkap, jalan raya mula sesak seperti biasa di bandar besar, tetapi masih bergerak. Kendaraan mengalir mengikut rentak, seperti nafas sebuah kota metropolitan. Saya fikir petang ini akan berlalu seperti biasa, setiap kali saya berada di luar negara. Sedikit kesesakan lalu lintas, duduk menyunting kerja, tiba di hotel, makan malam, sambung mesyuarat, esok naik ke pentas. Semuanya berada dalam genggaman perancangan saya. Saya langsung tidak tahu bahwa tidak lama lagi, jalan yang kelihatan biasa ini akan menjadi bilik darjah terbesar dalam hidup saya. Dan pelajaran kali itu tidak akan diajar melalui slide yang cantik atau tepukan gemuruh di dewan persidangan, tetapi melalui kesunyian orang ramai dan keputusan-keputusan kecil yang akan berlaku serentak tanpa sesiapa pun memberi arahan. Saya masih percaya petang itu hanyalah satu perjalanan pulang ke hotel yang panjang dan membosankan secara sopan. Van meluncur lancar di atas permukaan jalan yang memantulkan cahaya matahari keemasan Kuala Lumpur di hujung hari. Udara di luar masih cukup panas, sehingga kan terasa seperti wap haba naik dari asfalt. Tetapi di dalam van,
Udaranya cukup sejuk sehingga saya dapat merasakan garisan pemisah antara dunia di luar dan dunia di dalam kabin. Seperti garisan pemisah antara kehidupan normal dan kehidupan yang boleh berubah dalam sekelip mata. Saya membuka komputer riba di atas paha. Slide tentang masa emas masih terpapar di skrin. Satu graf garisan yang menurun kelihatan seperti amaran tanpa suara. Semakin masa berlalu, semakin kurang peluang untuk hidup. Saya sedang membetulkan beberapa perkataan agar lebih tajam, mengubah ayat agar lebih padat, karena esok saya perlu naik ke pentas. Saya perlu membuktikan kepada dunia bahwa sistem adalah jawabannya, dan kepantasan mesti dijadikan satu standar, bukan satu kebetulan. Tetapi tiba-tiba, cahaya merah dari hadapan mula berkelip di sudut mata saya. Lampu brek sebuah kereta, kemudian sebuah lagi, dan sebuah lagi. Ia bukan pergerakan perlahan yang biasa. Ia adalah gelombang merah yang mengalir ke arah kami secara perlahan, seperti darah yang berpatah balik di dalam salurannya. Tanpa sadar, saya mengangkat muka dari skrin. Van mula memperlahan. Pemandu tidak tergesa-gesa, tetapi tidak juga yakin seperti tadi. Beberapa saat kemudian, segalanya berhenti. Ia adalah perhentian yang begitu sempurna sehingga Anda dapat merasakan seluruh lebuh raya sedang menahan nafas. Jarum jam di pergelangan tangan saya menunjuk tepat pada 17.10. Saya ingat nomor ini karena ia menusuk hati saya seperti pin di atas peta. Waktu sebegini di Eropa, saya akan terus berpikir, sekurang-kurangnya 1 jam. Perjalanan pulang ke hotel akan ditelan oleh kesesakan, kekecewaan, dan bunyi hon yang coba membuktikan aku lebih penting daripadamu. Tetapi pada menit pertama keheningan itu, apa yang saya dengar hanyalah kesunyian, tiada bunyi hon, tiada jeritan, tiada orang menurunkan tingkap untuk memaki hamun. Tiada siapa yang keluar dari kereta untuk membantah atau memeriksa keadaan dengan marah seperti orang di Berlin. Ia begitu sunyi sehingga saya boleh mendengar bunyi sistem pendingin hawa di dalam fan dan bunyi nafas saya sendiri yang menjadi sedikit berat. Saya memandang keluar tingkap. Saya melihat orang di dalam kereta sebelah duduk diam, memandang ke hadapan, seolah-olah menunggu maklumat yang belum tiba. Ada yang menunduk melihat telepon, tetapi tidak kelihatan cemas. Mereka tidak menggerakkan kereta mereka sedikit demi sedikit untuk coba memotong tanpa makna. Saya coba kembali ke skrin komputer riba, tetapi tumpuan saya tidak lagi pada perkataan. Kesunyian ini terlalu luar biasa bagi saya. Di dalam kepala saya, proses otomatik bermula, mensimulasikan keadaan seolah-olah saya berada di dalam makmal. Jika ada kemalangan di hadapan, berapa lama masa yang akan diambil? Berapa menit untuk polis lebuh raya tiba? Bagaimana ambulans akan sampai? Jika helikopter diperlukan, adakah jalan perlu ditutup? Siapa yang perlu memberi kebenaran? Siapa yang membuat keputusan? Di mana titik pendaratan? Soalan-soalan ini muncul seperti sekawan burung, karena saya telah hidup dengan soalan-soalan ini sepanjang hidup saya. Dan sebaik sahaja soalan itu bermula, apa yang menyusul adalah ketakutan yang jarang saya akui secara jujur. Jika ada mangsa yang cedera parah, masa sedang dicuri di hadapan mata kami. Masa yang esoknya akan saya bicarakan di atas pentas, kini sedang berlaku secara nyata di atas jalan ini. Saya menoleh ke cermin hadapan, melihat barisan kereta yang panjang sejauh mata memandang. Lebuh raya yang sepatutnya mengalir seperti darah, kini membeku seperti batu. Namun, semua orang masih tenang secara aneh. Saya coba membaca bahasa badan mereka. Pemandu teksi di sebelah kerap melihat cermin pandang belakang, seolah-olah sedang mendengar dengan matanya. Seorang wanita muda di dalam kereta kecil lain membuka tingkapnya sedikit sahaja, seperti mahu menangkap bunyi dari jauh tetapi tidak mahu membuat bising untuk orang lain. Sebuah lori panjang menyesuaikan cermin sisinya perlahan-lahan, kemudian meletakkan tangannya pegun di atas stereng. Bukan sikap orang yang mahu menyelit, tetapi sikap orang yang sedang bersiap sedia. Saya mula merasakan satu kedinginan di dada. Ini bukan kesabaran kerana pasrah. Ini seperti ketenangan seseorang yang sedang menunggu masa yang tepat untuk melakukan perkara yang betul. Pemikiran ini membuat saya terdiam, karena ia bercanggah dengan andaian yang telah lama saya pegang. Tanpa arahan, manusia tidak akan bertindak serentak. Tetapi sekarang, saya melihat keserentakan tanpa ada sebab yang jelas untuk serentak. Pemandu van kami berkata sesuatu dengan perlahan, seolah-olah menenangkan saya. Saya tidak faham apa yang dikatakannya, tetapi nada suaranya tidak marah.
Dia tidak menyumpah seranah kesesakan lalu lintas. Dia hanya memandang jalan di hadapan dengan teliti. Tangannya di atas stereng seperti seseorang yang tahu tindakan kecilnya boleh memberi kesan kepada puluhan kereta lain. Dia mengerling ke cermin pandang belakang sekali lagi, kemudian ke hadapan, seolah-olah mengira ruang yang belum wujud. Saya menutup komputer riba saya perlahan-lahan. Sesuatu memberitahu saya jika saya terus merenung angka, saya akan terlepas sesuatu yang tidak boleh ditemui dalam penyelidikan. Saya memusingkan muka sepenuhnya ke arah tingkap, memandang barisan kereta yang pegun, seolah-olah sedang mengadakan satu upacara senyap untuk sesuatu yang kami belum nampak. Dan dalam kesunyian itu, saya mula merasakan satu getaran. Bukan getaran jalan raya, tetapi getaran sesuatu yang bakal berlaku, seperti saat sebelum bunyi siren kedengaran, seperti saat sebelum sesuatu mendedahkan dirinya. Saya menelan air liur, memandang ke hadapan sekali lagi, dan hati saya berkata kepada saya dengan jelas buat pertama kali petang itu. Sekejap lagi, kamu akan melihat perkataan sistem dalam bentuk yang kamu tidak pernah percayai sebelum ini. Saya belum pun sempat menghuraikan sistem bentuk baru ini kepada diri saya sendiri apabila sebuah kereta di hadapan bergerak. Bukan bergerak untuk memotong, bukan bergerak kerana tidak sabar. Ia bergerak seperti seseorang yang telah membuat keputusan untuk memberi laluan. Sebuah kereta sedan berwarna gelap perlahan-lahan menggerakkan tayarnya sedikit ke kiri, hampir tidak boleh dipanggil menukar lorong. Ia lebih kepada pergerakan yang menghormati ruang daripada merampas ruang. Kemudian, seperti isyarat tanpa bunyi, sebuah kereta lain melakukan perkara yang sama, tetapi ke arah yang bertentangan. Sebuah van di sebelah kanan bergerak perlahan ke bahu jalan, tanpa menolak, tanpa tersentak, tanpa mengejutkan sesiapa. Saya dapat merasakan degupan nafas saya sendiri dengan lebih jelas, kerana apa yang berlaku di hadapan mata saya bukanlah pergerakan rawak. Ia adalah pergerakan yang mempunyai corak, mempunyai arah, dan yang paling penting, mempunyai kerjasama yang tersirat. Saya melihat sekeliling dan perasan sesuatu yang kecil, tetapi membuat saya seram sejuk walaupun suhu di dalam van masih sama. Ramai pemandu tidak hanya memandang ke hadapan. Mereka melihat cermin pandang belakang, melihat cermin sisi, seolah-olah membaca bahasa rahsia dari jauh. Ada yang mengangkat tangan sedikit, seolah-olah memberi isyarat oke, saya akan bergerak. Walaupun mereka tidak menjerit atau membuka tingkap, saya mula faham. Kesunyian sebelum ini bukanlah sikap tidak peduli. Ia adalah proses mendengar jalan raya, mendengar satu sama lain, mendengar peluang untuk melakukan perkara yang betul tanpa menyusahkan orang lain. Kereta di hadapan bergerak sedikit lagi, kemudian sedikit lagi. Yang menakjubkan, kereta-kereta seterusnya mengikut tanpa teragak-agak, seperti domino yang jatuh dengan lembut. Tiada bunyi perlanggaran, tiada kemarahan, tiada aksi memotong untuk menang. Saya melihat kereta-kereta di lorong kiri perlahan-lahan beralih ke kiri, kereta-kereta di lorong kanan perlahan-lahan beralih ke kanan. Ruang kosong di tengah mula kelihatan, bermula dari satu garisan nipis, kemudian menjadi semakin jelas, seolah-olah seseorang melukis garisan lurus di tengah jalan dengan pembaris. Ia bukan ruang yang luas yang membuat Anda berasa selamat serta-merta, tetapi ia lurus sehingga menakutkan. Lurus dengan cara yang hanya boleh terjadi daripada niat bersama, bukan daripada tindakan menyelamatkan diri secara individu. Saya kenal kelurusan ini, kelurusan sebuah sistem yang terlatih, tetapi di sini, tiada siapa yang memberi arahan. Tiada pengumuman, tiada kereta polis dengan lampu biru sebagai penunjuk arah. Semua orang seolah-olah tahu apa yang perlu dilakukan. Di dalam kepala, saya cuba mencari penjelasan secara saintifik. Adakah mereka melihat berita di aplikasi? Adakah terdapat sistem amaran? Adakah ada undang-undang khas yang diajar sejak kecil? Tetapi sebelum saya sempat membuat kesimpulan, satu bunyi perlahan-lahan menyelinap masuk ke udara. Sangat perlahan. Sangat jauh, sehingga jika Anda tidak memberi perhatian, Anda mungkin fikir ia hanyalah bunyi angin. Vu, 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 ziren. Bulu roma saya meremang serta-merta. Bukan karena bunyinya kuat, tetapi karena kebenaran yang baru saya sedari. Jalan telah dibuka sebelum bunyi siren tiba. Seolah-olah seluruh jalan raya telah mula bekerja sebelum melihat wajah pesakit. Seolah-olah mereka memberi keutamaan kepada nyawa seseorang sebelum bukti tiba. Bunyi siren semakin dekat dengan pantas, tetapi tiada siapa yang panik. Tiada kereta yang tergesa-gesa kembali ke tengah untuk menghalang orang lain. Setiap kendaraan kekal di posisinya,
seperti sedang berdiri tegak dalam satu upacara penting. Saya melihat pemandu lori besar itu memiringkan kepalanya sedikit, melihat cermin sisi, lalu menggerakkan tayarnya beberapa sentimeter lagi untuk menjadikan laluan tengah lebih lurus. Wanita di dalam kereta kecil di sebelah kiri mengangkat tangannya perlahan di dalam keretanya sendiri, bukan kepada sesiapa, bukan kepada kamera, tetapi seolah-olah memberi hormat kepada keselamatan yang sedang melintas. Saya tidak tahu apa yang difikirkannya. Tetapi pemandangan itu membuatkan tekak saya terasa perit secara aneh, seperti ada sesuatu yang lembut menyentuh hati saya. Dan kemudian, ambulans itu muncul. Cahayanya memantul pada ratusan cermin kereta, mencipta jalur-jalur cahaya. Kendaraan putih itu meluncur laju di laluan tengah, yang telah dilukis oleh semua orang melalui pengorbanan kecil mereka. Ia cukup laju untuk menandakan keadaan cemas, tetapi cukup stabil untuk menunjukkan pemandunya percaya pada laluan itu. Dia tidak teragak-agak, tidak meliuk-liuk, tidak membunyikan hon untuk menghalau. Dia hanya memandu di laluan yang telah dicipta oleh orang-orang yang tidak dikenali dengan sukarela. Saya memerhatikan ambulans itu dengan pandangan seseorang yang baru menemui bukti baru dalam kehidupan akademiknya. Bukti yang tidak ada dalam jadwal, tidak ada dalam statistik, tetapi wujud secara nyata di hadapan mata. Dan ia membuatkan kepercayaan lama saya mula goyah. Saya pernah mengajar bahwa sistem mesti didahulukan, tetapi sekarang saya melihat satu sistem yang lahir daripada manusia dahulu, daripada ketenangan yang tidak membuat orang lain takut, daripada sikap bertimbang rasa yang tidak menolak antara satu sama lain untuk mendapat kelebihan, daripada hati yang sanggup kehilangan beberapa saat supaya seseorang tidak kehilangan nyawanya. Ambulans itu telah berlalu. Tetapi apa yang membuat saya lebih tergamam, ialah jalan itu masih kekal terbuka. Tiada siapa yang tergesa-gesa, kembali ke tengah, seolah-olah takut kehilangan peluang. Tiada siapa yang coba menggunakan ruang itu untuk menyelit. Ia seperti satu perjanjian tanpa tanda tangan. Kami akan kekalkan laluan ini, mana tahu ada nyawa lain yang sedang dalam perjalanan. Pada saat itu, saya rasa seolah-olah saya tidak sedang duduk di dalam van, tetapi sedang duduk di dalam bilik darjah kemanusiaan. Dan pelajaran hari ini bukan tentang peralatan perubatan, bukan tentang budget, bukan tentang peraturan. Ia adalah soalan paling mudah tetapi paling mendalam. Jika esok ia adalah kita, atau orang yang kita sayangi, adakah kita mahu orang di jalan raya melakukan perkara yang sama? Dan apabila jawaban di dalam hati saya bergema, ya, saya tahu serta-merta bahwa saya tidak akan kembali menjadi orang yang sama lagi. Ambulans itu telah hilang dari pandangan, tetapi laluan di tengah masih wujud, seperti satu garisan cahaya yang tiada siapa berani padamkan. Saya fikir ia akan berakhir di situ. Misi jalan raya telah berjaya. Orang ramai akan perlahan-lahan kembali ke tempat asal, dan kesesakan lalu lintas akan menelan peristiwa ini menjadi satu ayat dalam berita petang. Tetapi tidak. Apa yang membuatkan saya menahan nafas ialah ketenangan selepas bantuan itu berlalu. Semua orang masih mengekalkan jarak, seolah-olah menunggu sesuatu yang lain, walaupun tiada siapa yang memberi arahan, tiada lampu berkelip, tiada polis yang mengawal. Saya melihat keluar dan nampak pandangan mata orang di dalam kereta sebelah. Dia tidak melihat telepon, tidak melihat jam dengan resah. Dia memandang ke hadapan dengan penuh tumpuan, seolah-olah tahu laluan ini masih perlu dikekalkan. Pemandu van kami juga tidak tergesa-gesa untuk bergerak ke tengah. Dia hanya meletakkan tangannya di atas stereng dengan lebih kemas dan mengerling cermin pandang belakang sekali lagi, seolah-olah menangkap isyarat yang belum berbunyi. Saya mula merasakan bahwa kami sedang berada dalam satu upacara senyap, di mana seluruh jalan raya mengetahui peranan masing-masing tanpa perlu menghafal skrip. Kemudian, satu bunyi datang dari langit. Pada mulanya ia sangat perlahan, seperti bunyi angin yang melanggar tiang lampu di lebuh raya. Tetapi bunyi itu tidak seperti bunyi kendaraan, tidak seperti enjin di jalan raya. Ia adalah bunyi putaran yang berirama, perlahan tetapi berat, seperti sesuatu yang besar sedang membelah udara menuju ke arah kami. Saya mendongak secara naluri, dan melihat orang di dalam beberapa buah kereta lain turut mendongak. Serentak, sekali lagi, bilah kipas helikopter perubatan. Jantung saya berdegup kencang sehingga terasa di kerongkong, karena otak saya terus memproses maklumat. Jika ada helikopter, ini bermakna kes di hadapan lebih parah daripada yang disangka. Bantuan di darat tidak mencukupi. Mangsa perlu dibawa keluar dari jalan raya secepat mungkin.
Dan inilah saat yang selalunya paling huru-hara di Eropa. Saat di mana orang perlu dipaksa untuk memberi laluan, jalan perlu ditutup, polis perlu digunakan, pengumuman perlu dibuat, lampu siren berkelip di mana-mana. Tetapi apa yang berlaku di Lebuh Raya ini adalah satu pergerakan memberi laluan pusingan kedua yang berlaku tanpa jeritan. Kendaraan di bahu jalan mula bergerak lebih ke dalam sedikit lagi. Lori panjang yang hampir tiada ruang untuk bergerak pun masih perlahan-lahan memiringkan badannya dengan berhati-hati, seolah-olah sedang melipatkan sayapnya untuk memberi ruang kepada langit. Kereta kecil di sebelah kiri mengundur beberapa sentimeter lagi sehingga tayarnya hampir menyentuh garisan tepi, tetapi tiada siapa yang membunyikan hon, tiada siapa yang menunjukkan rasa jengkel. Seolah-olah semua orang faham, ruang ketika ini bernilai nyawa, bukan masa untuk bertengkar. Helikopter itu semakin dekat. Angin dari bilah kipasnya mula menghentam permukaan logam kendaraan. Getarannya terasa melalui cermin, sehingga ke dada saya. Debu dan daun-daun kering berpusar dalam bulatan kecil, seperti ribut mini di atas Lebuh Raya. Saya melihat beberapa orang di dalam kereta mengangkat tangan melindungi muka. Ada yang menutup mata sekejap, tetapi tiada siapa yang membuka pintu untuk turun. Tiada siapa yang coba merekam video seperti hilang akal. Tiada siapa yang meluru ke arah kejadian kerana ingin tahu. Semua orang kekal di tempat masing-masing dengan berdisiplin, seolah-olah tahu bahwa rasa ingin tahu boleh membunuh. Dan kemudian, pemandangan yang saya tidak sangka akan lihat berlaku. Helikopter itu perlahan-lahan menurunkan ketinggiannya dan mendarat di atas permukaan Lebuh Raya. Mendarat dengan begitu tepat, seolah-olah ia mendarat di lapangan terbang yang telah ditutup khas untuknya. Tetapi ini bukan lapangan terbang. Ini adalah jalan raya yang dipenuhi ratusan kendaraan, dan ruang yang membolehkannya mendarat wujud daripada kerelaan orang biasa untuk berundur. Angin bertiup lebih kencang. Fan kami bergegar sedikit. Saya mendengar suara saya sendiri di dalam kepala, bergema jelas. Mustahil. Tetapi realiti menekan kata-kata penafian saya sehingga leper, kerana ia sedang berlaku di hadapan mata. Pintu helikopter terbuka. 2 orang anggota perubatan melompat keluar dengan pantas. Seorang membawa beg peralatan. Seorang lagi membawa pengusung. Mereka berlari ke hadapan tanpa perlu tercari-cari jalan, kerana jalan telah pun disediakan. Laluan tengah masih terbuka seperti arteri utama yang tidak tersumbat. Saya merenung pergerakan mereka seperti seorang saintis melihat eksperimen yang melangkaui teori. Mereka tidak panik, tidak kelam kabut, tidak membuang masa menjelaskan apa-apa kepada penonton kerana tiada penonton yang mengganggu. Semua orang di dalam kereta melakukan satu-satunya perkara yang paling membantu, tidak menjadi halangan. Pada saat itu, saya faham dengan satu kesakitan yang mendalam. Sistem yang saya ajar selama 30 tahun selalunya bermula dengan andaian bahawa manusia perlu dikawal untuk bekerja sama. Tetapi apa yang saya lihat ialah satu sistem yang bermula dengan andaian sebaliknya. Manusia akan bekerja sama jika mereka percaya bahawa kerjasama itu adalah perkara yang betul. Dan jika masyarakat memupuk kepercayaan itu cukup lama, ia akan menjadi naluri bersama. Saya menoleh ke jam tangan saya sekali lagi. Jari saya sedikit menggeletar kerana tidak percaya pada angka itu. 17:17. Dari saat kereta berhenti sepenuhnya sehingga saat helikopter mencecah darat, 7 menit. 7 menit untuk membuka laluan ambulans dan mencipta kawasan pendaratan di Lebuh Raya tanpa sebarang arahan atas ke bawah yang saya kenali. Saya menelan air liur. Terasa seperti sesuatu di dalam dada saya sedang runtuh. Tetapi bukan perasaan putus asa. Ia adalah keruntuhan ego. Kepercayaan bahwa saya tahu yang terbaik kerana saya berada dalam sistem yang digelar paling maju di Eropa. Dan dalam kesunyian yang masih menyelubungi saya mula mendengar satu suara baru di dalam hati. Suara yang lebih lembut tetapi lebih menggerunkan. Mungkin perkara yang menyelamatkan nyawa dengan paling pantas bukanlah kenderaan yang lebih laju, bukan peralatan yang lebih mahal, bukan arahan yang lebih lantang, tetapi kepercayaan yang membuatkan seluruh jalan raya sanggup berundur serentak. Apabila pasukan perubatan mengangkat mangsa ke dalam helikopter, bunyi bilah kipas kembali kuat. Angin kencang meniup sehingga seluruh barisan kereta bergegar sedikit, tetapi tiada siapa yang bergerak. Tiada siapa yang tergesa-gesa untuk menuntut kembali masa yang telah mereka korbankan. Semua orang menunggu. Menunggu seperti orang yang faham bahwa beberapa saat berikutnya adalah garisan pemisah antara kehidupan dan kekosongan. Helikopter itu perlahan-lahan mengangkat dirinya dari permukaan Lebuh Raya,
3 meter, 5 meter, 10 meter. Cahaya senja menyinari badannya yang berwarna putih jingga, menjadikannya kelihatan seperti harapan yang benar-benar boleh terbang. Saya mendongak sehingga leher saya terasa lenguh, tetapi saya tidak merasakannya, karena hati saya sedang diangkat bersamanya. Diangkat keluar dari kerangka pemikiran lama yang telah saya pegang selama 30 tahun. Dan kemudian ia hilang. Apabila bunyi bilah kipas semakin jauh sehingga hanya menjadi gema yang sayup, satu perkara yang menakjubkan berlaku, seperti babak terakhir sebuah ritual. Setiap kereta mula mengembalikan bentuk asal jalan raya secara perlahan-lahan. Lorong kiri beransur-ansur kembali ke tempatnya, lorong kanan juga begitu. Bahu jalan yang telah dipaksa menjadi sempit kini kembali normal. Semuanya berlaku mengikut urutan, hampir tanpa sebarang isyarat. Tiada siapa yang tergesa-gesa menyelit, tiada siapa yang menggunakan ruang untuk mengambil kesempatan. Tiada bunyi hon yang mengisytiharkan kemenangan si tidak sabar. Jalan raya kembali hidup seolah-olah kejadian tadi hanyalah bayangan yang telah dilipat kemas. Tetapi bagi saya, ia tidak kabur sama sekali. Van kami bergerak ke hadapan. Saya masih memandang lurus, seperti orang yang dipukau. Image kereta terbelah dua. Image laluan tengah yang lurus seperti dibelah pisau. Image helikopter mendarat di lebuh raya. Dan image seluruh jalan raya sanggup berundur tanpa arahan semuanya berulang-ulang di dalam kepala saya tanpa henti. Pemandu itu berkata sesuatu sekali lagi. Nada suaranya seperti bertanya, "Profesor oke?" Saya menoleh, tersenyum nipis, dan mengangguk. Tetapi hakikatnya, saya tidak oke dalam arti kata lama. Saya rasa seolah-olah dunia baru sahaja mengemas kini versi terbarunya kepada saya tanpa amaran, dan program kepercayaan lama saya mula gagal berfungsi. Sepanjang perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, saya tidak membuka komputer riba saya lagi. Slide untuk esok, yang pernah saya fikirkan paling penting, kini kelihatan sangat kecil dan tidak bermakna. Saya duduk diam, sama seperti semua orang di jalan raya tadi. Tetapi kesunyian saya bukan datang dari ketenangan. Ia datang dari kekacauan. Kekacauan seorang ahli akademik yang baru sahaja menyaksikan satu pengecualian yang memaksa keseluruhan teorinya ditulis semula. Tiba di hotel, saya hampir tidak menyapa sesiapa. Saya masuk ke bilik, menutup pintu dan membuka beg saya, mengeluarkan buku nota. Jari saya bergerak lebih laju dari biasa, seolah-olah takut kenangan itu akan hilang sebelum saya sempat menangkapnya. Saya menulis, 17.10, kereta berhenti. 17.14, laluan terbuka. 17.17, helikopter mendarat. Berapa menit sehingga ia berlepas? Saya berhenti menulis, menarik nafas dalam, dan mula mengira seperti yang selalu saya lakukan. Dari kereta berhenti sehingga helikopter hilang dari pandangan, saya mendapat angka anggaran 12 menit. 12 menit. Saya duduk merenung angka itu begitu lama, seolah-olah ia akan berubah menjadi soalan baru. Adakah saya tersilap ingat? Karena ia terlalu singkat. Terlalu singkat sehingga kelihatan seperti cerita rekaan untuk menenangkan dunia. Tetapi saya tahu saya tidak bermimpi. Saya berada di sana. Saya melihatnya. Dan saya cukup arif tentang masa dalam dunia kecemasan untuk tidak terpedaya dengan angka. Saya coba mensimulasikan keadaan di Jerman di dalam kepala saya sekali lagi. Jika ia berlaku di autobahn berhampiran Berlin, kemalangan teruk, lalu lintas sesak, pendarahan serius, helikopter diperlukan. Polis mesti tiba dahulu, tutup jalan, kawal kawasan. Alihkan kendaraan dengan arahan. Mohon kebenaran pendaratan. Sekurang-kurangnya 38 menit jika semuanya lancar. Dan selalunya 50 menit. 12 menit berbanding 50 menit. Ini bukan sekadar perbezaan kecekapan. Ini adalah perbezaan peluang untuk hidup. Saya bersandar di kepala katil, merenung siling, seperti seseorang yang sedang membuat pengakuan dosa kepada dirinya sendiri buat pertama kali. Saya pernah memberitahu pelajar saya bahwa kerja lapangan mesti bebas emosi. Tetapi malam ini, emosi sedang bertanya kepada saya, bagaimana jika sistem yang baik mesti bermula dari hati manusia? Bagaimana jika perasaan esok mungkin giliran aku adalah apa yang membuatkan orang sanggup berundur lebih cepat daripada siren? Malam itu, saya hampir tidak tidur. Saya mencari maklumat tentang sistem kecemasan Malaysia, membaca artikel, laporan, melihat statistik yang saya temui. Saya bukan mahu membuktikan Malaysia lebih baik daripada Jerman. Saya mahu membuktikan bahwa apa yang saya lihat mempunyai penjelasan.
Dan penjelasan itu bukanlah magis. Pagi esoknya di forum, saya mendekati seorang dokter pakar kecemasan Malaysia dengan berhati-hati. Saya memilih kata-kata agar tidak kelihatan seperti memuji berlebihan. Semalam di Lebuh Raya, adakah cara kereta memberi laluan itu satu kes istimewa? Dia berfikir sejenak, kemudian menjawab dengan nada suara yang begitu biasa, sehingga terasa seperti dia bertanya. Kenapa perlu tanya? Tak istimewa pun, Profesor. Semua orang buat macam tu. Ayat itu seperti tukul yang mengetuk perlahan tetapi sangat dalam. Kerana ia tidak bermakna orang Malaysia lebih hebat. Ia bermakna perkara yang menyelamatkan nyawa dengan paling pantas telah dijadikan sesuatu yang normal. Saya kembali ke kerusi saya di Dewan Persidangan, memandang slide saya di dalam pemacu kilat, dan saya tahu saya tidak boleh lagi berucap seperti yang dirancang. Kerana sejak saat jalan raya itu terbelah dua untuk membiarkan nyawa melintas, saya faham. Hospital tidak bermula di pintu kecemasan, ia bermula di jalan menuju ke hospital, dan jalan itu dibina oleh kita semua. Lampu di atas pentas menyala perlahan-lahan, seolah-olah memberitahu saya sudah tiba masanya. Saya duduk di belakang pentas dengan mikrofon yang telah diuji suaranya 2 kali. File slide berada di tangan saya, slide yang telah saya siapkan berbulan-bulan lamanya. Statistik Eropah, carta alir rujukan pesakit, graf risiko massa, dan istilah teknikal yang sudah sebati di bibir saya. Tetapi anehnya, tangan saya terasa lebih berat dari biasa. Bukan kerana dokumen itu, tetapi kerana keyakinan saya semakin hilang sedikit demi sedikit. Pengacara majlis menyebut nama saya. Orang ramai bertepuk tangan. Saya berjalan keluar ke atas pentas, berdiri di hadapan barisan pakar dari pelbagai negara. Saya melihat mata mereka yang penuh harapan, bukan harapan romantis, tetapi harapan seorang ahli akademik yang mahukan jawaban yang praktikal. Saya bermula mengikut rancangan. Slide pertama muncul, tajuknya, Pengurusan Golden Hour bagi Pesakit Trauma Teruk. Saya bercakap tentang standar Eropah, sistem triage, penyelarasan antara polis, penyelamat, dan hospital. Setiap perkataan yang keluar dari mulut saya adalah perkataan yang telah lama saya percayai, tetapi suara saya sendiri kedengaran kering seperti kertas lama. Saya menukar ke slide kedua, ketiga, keempat. Para hadirin mengangguk, mencatat nota. Semuanya kelihatan betul, seperti yang selalunya betul. Tetapi di dalam hati saya, image lain muncul setiap kali saya menyebut perkataan sistem. Image jalan raya dengan kereta yang terbelah. Image ruang kosong yang wujud sebelum bunyi siren. Image bilah, kipas helikopter, menyentuh permukaan Lebuh Raya, dan kesunyian yang menyelamatkan nyawa lebih cepat daripada arahan. Apabila sampai ke slide ke-8, slide yang paling saya yakini, sebuah graf yang membandingkan purata masa tindak balas pelbagai negara, saya berhenti. Saya tidak berniat untuk berhenti, tetapi mulut saya terdiam dengan sendiri, seolah-olah seseorang menekan butang jeda di dalam otak saya. Dewan Persidangan turut senyap. Orang ramai mendongak, ada yang menyangka proyektor bermasalah. Saya menelan air liur dan menyebut perkataan yang tiada langsung dalam skrip saya. Maafkan saya mau ceritakan sesuatu dahulu. Bisikan di dalam dewan terus hilang. Saya mula bercerita. Bukan seperti seorang penceramah yang berdiri di atas menara gading teori, tetapi seperti seseorang yang baru sahaja melihat dunianya diputar-belitkan di hadapan mata sendiri. Saya bercerita bagaimana saya terperangkap di Lebuh Raya. Saya bercerita bagaimana kereta berhenti pegun. Saya bercerita bagaimana saya fikir saya akan menunggu berjam-jam. Tetapi kemudian, kereta pertama bergerak perlahan, seolah-olah mengalah untuk seseorang. Saya bercerita bagaimana laluan tengah terbentuk sebelum bunyi siren kedengaran. Saya bercerita bagaimana ambulans melintas dengan selamat. Dan yang lebih mengejutkan, laluan itu masih dikekalkan. Seolah-olah seluruh jalan raya tahu bahwa cerita sebenar belum berakhir. Saya bercerita tentang bunyi bilah kipas dari langit. Helikopter perubatan mendarat di atas Lebuh Raya pada masa yang saya sendiri belum sempat faham. Dan semuanya berlaku dalam 12 menit. 12 menit, saya menyebut angka itu dengan jelas, agar ia jatuh ke dalam hati pendengar, bukan hanya ke dalam buku nota mereka. Saya berhenti, memandang para hadirin, dan melihat pelbagai riak wajah, seperti peta dunia. Beberapa orang Malaysia mengangguk, seolah-olah berkata, itu perkara biasa. Tetapi ramai pakar dari Eropah ternganga, seperti baru menemui bukti yang bercanggah dengan kepercayaan mereka. Ada yang mula menulis dengan lebih laju.
Bunyi pen bergeser dengan kertas kedengaran jelas dalam kesunyian itu. Kemudian saya mengucapkan satu ayat yang seperti penumbuk menghentam meja di tengah dewan, tetapi saya mengucapkannya dengan nada yang tenang. Perubatan kecemasan tidak bermula di hospital. Ia bermula di jalan raya menuju ke hospital. Saya berhenti menukar slide. Saya tidak perlukan graf lagi, karena graf itu kini berada dalam ingatan saya dan dalam kejutan semua orang di hadapan saya. Saya menjelaskan bagaimana kita sering berpikir bahwa tugas untuk menjadi pantas adalah milik dokter, milik ambulans, milik sistem yang dibina dari atas ke bawah. Tetapi apa yang saya lihat ialah, seluruh masyarakat telah mempercepatkan tugas dokter melalui kerjasama sebelum petugas tiba, melalui tindakan mengalah kecil yang apabila digabungkan menjadi satu laluan kehidupan. Sesi soal jawab bermula dengan pantas. Banyak tangan diangkat. Seorang dokter dari Prancis bertanya dahulu, "Mungkin itu kes istimewa. Anda mungkin melihat kejadian sekali seumur hidup." Saya menggelengkan kepala. Saya juga berpikir begitu, sehinggalah saya bertanya kepada orang tempatan dan dia menjawab, "Semua orang buat macam tu." Kesunyian sekali lagi, seperti ombak yang membadai. Seorang pensyarah dari England bertanya, "Kalau begitu, bolehkah kita menguatkuasakannya dengan undang-undang? Wujudkan peraturan yang memaksa kereta melakukan ini?" Saya berpikir lebih lama dari biasa, lalu menjawab dengan sejujur-jujurnya dalam hidup akademik saya. Undang-undang boleh membantu, tetapi ia tidak mencukupi, karena apa yang saya lihat berlaku sebelum undang-undang sempat bertindak. Ia lahir daripada kepercayaan. Jika saya mengalah hari ini, suatu hari nanti orang lain akan mengalah untuk saya. Dan ia lahir daripada fikiran mudah. Esok mungkin giliran kita. Saya melihat ada yang mengangguk, ada yang mengerutkan dahi, ada yang melepaskan nafas berat, seolah-olah sedang menerima satu kebenaran yang menyakitkan. Sistem yang terpantas mungkin tidak dibina dari mesin, tetapi datang dari hati manusia. Di belakang pentas petang itu, saya rasa seperti baru sahaja membuat pengakuan kepada diri sendiri di hadapan seluruh dunia. Selama 30 tahun, saya mengajar teknik, tetapi saya tidak pernah mengajar falsafah menyelamatkan nyawa. Saya pernah pikir ilmu adalah jawabannya. Tetapi hari ini, saya melihat bahwa ilmu perlu disokong oleh kepercayaan, dan kepercayaan perlu disemai melalui pendidikan, bukan melalui ketakutan pada hukuman. Saya meletakkan mikrofon, tersenyum kepada pasukan petugas, dan di dalam hati saya ada satu janji yang lebih kuat daripada semua tepukan di dalam dewan itu. Apabila aku kembali ke Jerman kali ini, aku tidak akan mengajar dengan cara yang sama lagi. Selepas forum berakhir, langit Kuala Lumpur bertukar warna perlahan-lahan, seolah-olah sedang membersihkan bahang sepanjang hari dengan cahaya jingga lembut. Saya dijemput untuk makan malam bersama beberapa orang doktor pakar kecemasan Malaysia. Restoran itu terletak di sebuah lorong yang tidak besar. Meja kayu ringkas, bau rendang dan nasi panas membuatkan suasana itu langsung tidak terasa seperti mesyuarat akademik. Ia lebih seperti satu sesi perbualan, di mana orang sanggup meletakkan jawatan mereka seketika untuk bercakap sebagai manusia. Saya duduk, masih berasa seperti hati saya telah ditarik menjadi lebih luas setiap jam sejak semalam. "Profesor, ucapan di pentas tadi sangat makan dalam," kata seorang doktor sambil tersenyum. Saya tergelak kecil. Saya tidak berniat begitu. Saya hanya menceritakan kebenaran yang saya sendiri sukar untuk hadam. Perbualan beralih kepada sistem penyelamat, kepada penyelarasan. Tetapi tidak lama kemudian, saya kembali kepada soalan yang paling mengganggu pikiran saya. Soalan yang telah saya tanya sepanjang hari tetapi belum mendapat jawaban yang kukuh. Boleh saya tanya secara terus terang? Kenapa orang ramai di Lebuh Raya tahu apa yang perlu dibuat? Siapa yang ajar? Adakah pengumuman? Adakah hukuman? Seorang doktor senior meletakkan sudu perlahan-lahan, lalu menjawab seolah-olah sedang menceritakan perkara paling mudah di dunia. "Ia soal semangat memberi, Profesor, dan juga bertimbang rasa." Perkataan bertimbang rasa membuat saya terdiam sejenak, karena ia tidak mempunyai terjemahan langsung dalam bahasa Jerman. Ia bukan sekadar sopan santun. Ia adalah sikap berhati-hati agar tidak menjadi beban atau menceroboh masa dan ruang orang lain tanpa sebab. Seorang doktor lain menambah, "Kami dibesarkan dengan pepatah, jaga hati orang lain seperti mana kita menjaga hati sendiri. Kalau kita yang berada dalam ambulans itu, adakah kita mahu orang beri laluan? Sudah tentu. Jadi, hari ini kita beri laluan untuk mereka." Saya mengangguk, tetapi di dalam kepala saya,
Saya masih mencari kekuatan sistem. Saya sudah terbiasa dengan sistem yang mesti ada manual, ada prosedur, ada carta alir yang ditampal di dinding hospital. Saya bertanya lagi, bagaimana jika ada yang tidak melakukannya? Jika ada yang mementingkan diri? Doktor senior itu tersenyum tipis. Ada juga, tetapi majoriti tidak mau menjadi satu-satunya orang yang melanggar peraturan senyap masyarakat. Lagipun, ramai orang Malaysia percaya, hari ini kita tolong orang, esok lusa orang tolong kita. Ayat itu. Hari ini kita tolong orang, esok lusa orang tolong kita. Terasa seperti penjelasan sebuah sistem yang kompleks dalam satu ayat, tanpa memerlukan sebarang graf. Saya melihat sekeliling meja. Saya melihat doktor muda menuangkan air untuk yang lebih tua. Saya melihat mereka menunggu orang lain mencedok lauk dahulu. Saya melihat cara mereka berkongsi makanan, cara mereka berkata, jemput, sila, seperti isyarat-isyarat kecil yang membuat saya faham. Apa yang berlaku di Lebuh Raya tidak berlaku kerana orang Malaysia berlatih semasa krisis. Ia berlaku kerana orang Malaysia berlatih dalam kehidupan seharian, sehingga ia menjadi tabiat untuk saling memberi laluan. Satu perasaan muncul di dada saya. Bukan iri hati, tetapi satu rasa malu yang hangat. Tanpa sengaja saya berkata, selama 30 tahun, saya mengajar pelajar saya untuk bekerja mengikut sistem. Tetapi saya tidak pernah mengajar mereka bahwa sistem yang terbaik bermula dari pemikiran bahwa kita tidak hidup bersendirian. Meja itu senyap seketika. Kemudian seorang doktor mengangguk. Profesor, betul. Teknik itu penting. Tetapi jika masyarakat tidak bekerja sama, teknik itu tidak akan sampai kepada pesakit. Malam itu, apabila saya kembali ke hotel, saya membuka komputer riba saya sekali lagi. Bukan untuk slide, tetapi untuk file penyelidikan yang telah saya tinggalkan bertahun-tahun lamanya, satu kajian perbandingan sistem kecemasan antara Eropah dan negara-negara lain. Saya menatal bahagian pengenalan yang pernah saya banggakan, dan kini terasa seperti membaca hasil kerja orang lain. Ia betul, tetapi tidak lengkap. Ia kekurangan cerita tentang hati. Ia kekurangan sesuatu yang bukan peralatan, tetapi falsafah. Saya terus mencipta satu tajuk baru, kajian case, Malaysia, Lebuh Raya, sebagai sebahagian daripada rawatan perubatan. Dan saya menaip dengan kelajuan yang luar biasa. Saya menulis tentang lorong kehidupan di Lebuh Raya. Saya menulis tentang kerjasama yang wujud sebelum arahan. Saya menulis tentang perkataan bertimbang rasa, jaga hati orang lain. Dan hari ini kita tolong orang, esok lusa orang tolong kita. Di dalam pesawat pulang ke Berlin, perjalanan terasa panjang, tetapi otak saya tidak berhenti bekerja. Saya berpikir secara berperingkat seperti biasa, tetapi kandungannya tidak lagi sama. Saya merumuskan rancangan saya kepada 3 perkara utama. Saya mesti mengubah kandungan pengajaran saya sepenuhnya untuk meletakkan peranan masyarakat sebagai teras, bukan sebagai sampingan. Saya mesti menulis kertas penyelidikan ini agar dunia akademik melihat ini bukan sekadar soal budaya yang tidak boleh diukur, tetapi satu model yang boleh direka bentuk melalui pendidikan dan komunikasi. Saya mesti membuat cadangan dasar, bukan hanya untuk undang-undang, tetapi untuk menanam kepercayaan di sekolah, di media, dan di dalam komuniti. Tetapi realiti sering menampar saya, sebaik sahaja saya menjejakkan kaki di Eropah. Satu malam selepas kembali ke Berlin, saya memandu melalui jalan utama dan ternampak satu kemalangan kecil. 2 buah kereta berhenti menghalang sebahagian jalan. Lalu lintas mula sesak. Bunyi hon bergema seperti hujan batu. Orang ramai menjerit dari dalam kereta. Cepatlah, kenapa berhenti di sini? Saya memberhentikan kereta dan turun untuk melihat. Tiada siapa yang cedera parah, tetapi kemarahan sedang menjadikan keadaan lebih parah tanpa sebab. Saya berdiri di situ, dan imej Lebuh Raya di Kuala Lumpur kembali semula. Kesunyian yang menyelamatkan nyawa. Saya kembali ke dalam kereta, menarik nafas dalam, dan berkata kepada diri sendiri seperti bersumpah, perjalanan kita masih jauh, tetapi kita boleh bermula, kerana apa yang Malaysia berikan kepada saya bukan sekadar cerita 12 minit. Ia adalah bukti bahawa manusia boleh berubah jika diajar untuk melihat bagaimana tindakan mengalah yang kecil boleh membawa seseorang pulang kepada keluarganya. Dan saya tahu di mana titik permulaan jalan baru ini, bilik kuliah saya sendiri. Pagi semester baru bermula. Saya berdiri di hadapan dewan kuliah yang sama, tetapi hati saya tidak lagi sama. Slide pertama, saya tidak bermula dengan graf atau definisi. Saya menaip satu ayat sahaja,
di tengah-tengah skrin. Jalan raya menuju ke hospital adalah sebahagian daripada perubatan itu sendiri. Saya mendongak memandang 120 orang pelajar yang sedang membuka buku nota mereka. Golden hour. Semua orang tahu, saya berkata perlahan. Tetapi persoalannya ialah, sebelum ambulans tiba, apa yang masyarakat boleh lakukan? Dewan itu menjadi senyap, seolah-olah menunggu jawaban yang tidak pernah ada dalam buku teks. Saya memaparkan gambar jalan raya dengan kereta yang terbelah ke kiri dan kanan, membentuk laluan di tengah. Beberapa orang pelajar ternganga. Ada yang menunduk mencatat sehingga tangan mereka menggeletar. Ini dipanggil lorong kehidupan. Saya memberitahu mereka. Ia bukan teknologi. Ia adalah pilihan manusia biasa. Selepas kuliah, seorang pelajar datang kepada saya. Profesor, saya mahu membuat tesis tentang cara mewujudkan lorong kehidupan di autobahn. Saya tersenyum. Senyuman yang tidak perlu dipaksa, karena saya melihat masa depan yang kecil sedang bermula. Malam itu, satu email masuk. Ia daripada doktor Malaysia yang pernah saya makan malam bersama. Jika profesor mahu melakukan penyelidikan bersama, kami sedia membantu. Saya membalas serta-merta. Terima kasih. Saya tidak belajar teknik dari Malaysia. Saya belajar tentang kemanusiaan. Saya menoleh keluar tingkap, memandang bandar Berlin. Kendaraan masih laju, orang ramai masih tergesa-gesa. Tetapi di dalam hati saya, ada satu kepercayaan baru yang lebih teguh. Mengubah dunia mungkin tidak perlu bermula dengan arahan besar. Ia mungkin bermula dengan seorang individu yang sanggup mengalah untuk membiarkan kehidupan lalu dahulu.